Hai. Selamat pagi, nama saya Benedita Natasha, anak Jeffrey. Nama matrik saya BB2316111112. Jadi nama saya Nura Betul Alia binti Siddiq. Nombor matriks BB23110452. Dan saya Fiona Anak Brenda, nombor matriks BB23110493. Oke, untuk hari ini kami ingin membincangkan satu pernyataan, yaitu terdapat tiada perbezaan di antara bank Islam dan bank konvensional. Jadi tanpa melengahkan masa, kami akan memulakan perbincangan untuk pernyataan itu. Jadi Okey. Untuk podcast kali ini, bagi saya lah, saya rasa ini akan menjadi agak menarik disebabkan video ini melibatkan orang bukan beragama Islam. Jadi mungkin kita akan dapat tahulah apa kamu punya opinion, apa kamu punya pandangan, sebab mungkin pandangan kita berbeza-beza. Jadi kalau kamulah, Tasha lah, bila kita mau bercerita tentang ini statement tentang bank Islam, apa yang kamu rasa terlintas dalam kamu punya fikiran berkenaan bank Islam? kalau bagi saya, mula-mula saya dengar asal bank Islam, saya ingatkan bank Islam tu untuk orang yang beragama Muslim saja. First masa kau dengar tu kau rasa untuk orang Islam je lah. Kegunaannya untuk orang Islam je. Kalau kau Fiona, apa yang kamu rasa? Saya pun mula-mula saya rasa memang begitu juga. Bank Islam ni untuk orang Muslim saja, tapi sebenarnya untuk orang semualah, dia macam bank biasa juga. Tetapi kalau Islam ni dia lebih kepada dia guna ajaran Islam lah, begitu, yang halal-halal begitu. Yalah, ngam lah. Jadi sebab ada perkataan Islam, kau terasa itu adalah untuk Ya, ajaran iya, Islam. betul. Okey, benar. Okey. Jadi kan bila kita mau membincangkan berkenaan ini statement, ini kenyataan, kalau menurut saya yang sudah tahu baik Islam ni apa-apa, saya macam cakap okey, ini statement agak betul juga, sebab bila saya tengok dari luaran saja macam sama bah bank Islam dengan bank konvensional, sebab dua-dua pun menawarkan perkhidmatan yang sama, tapi itu cuma luaran dia saja lah. Dan untuk bagi saya lah, saya suka buat analogi mudah bah. Jadi kalau analogi mudah untuk kita tahu berkenaan statement yang kita mau bincangkan ni, okey, saya ambil dua contoh. Maksudnya satu contoh lah. Contoh, kamu kedai pertama dan Tasha kedai kedua. Jadi dua-dua kedai, kamu dua-dua jual burger, restoran burger. Jadi dua-dua kan kamu jual burger. Okey, saya as pelanggan, tengok dari fungsi diorang, sama je kamu punya betul. fungsi, jual burger je. Tapi rupanya kamu punya restoran, macam kamu guna bahan yang bersih, kamu ada standard halal yang ketat, kamu punya cara penyediaan juga berbezalah dengan si restoran dia. Jadi macam ini situasi samalah dengan bank. Macam dari luar sebagai pelanggan, sama je, dua jual burger. Tapi bila kita lebih mendalami, rupanya kamu berbeza, nampak kan ada bezanya. Itu macam menurut saya lah kenyataannya. Tapi macam kalau kamu, rupanya lain lagi kamu punya opinion kan? Ya, betul. Kalau kita tengok dari pernyataan tu tadi dalam bank Islam dengan bank konvensional kan, kalau orang biasa, kalau pengguna biasa, dia memang akan nampak macam sama, sebab dua-dua menjalankan fungsi yang sama, iaitu Sebabkan daripada persamaan dia ni kan, yang dari luaran ni, wujudlah kritikan. betul. Kritikan. Jadi macam kamulah,
apa yang kamu macam boleh nampak kritikan kepada Bank Islam dengan keadaan nampak sama ni orang punya perkhidmatan? Saya pernah dengar lah orang kata Bank Islam ni sebenarnya dia hanya tukar istilah saja. Dia macam sama, memang dia tidak menggunakan interest tapi dia menggunakan konsep keuntungan sebenarnya. Jadi kalau orang yang biasa dia akan nampak macam oh sama saja dengan bank yang lain. Okay. Jadi- Itu macam kau Dia punya macam istilah saja. Dia guna macam istilah saja yang berbeza. tapi yang sekalinya membezakan. sama je. Iya. Okay. Ini kalau saya lah kan, saya rasa kenapa orang kritik, kenapa ada wujudnya ini yang pertama mungkin sebab pelanggan ni dia bukannya tidak suka konsep Islam tu, tapi dorang meletakkan harapan yang tinggi dengan nama Islam. Jadi macam contoh lah kan, bila satu institusi tu, macam satu bank tu guna nama Islam. Okay, jadi saya as pelanggan akan meletakkan harapan yang tinggi bah. Jadi saya rasa sebab kamu pakai nama Islam, saya mau kamu lebih bersih lah, lebih telus lah, lebih macam lebih menjaga kebajikan lah, apa-apa yang macam kebaikan Islam ni saya rasa memang kamu perlulah apply kan dalam itu institusi. Tapi sekalinya bila kita cuba untuk menggunakan perkhidmatan itu bank Islam tu sama saja pun kan, sekalinya bayar bulanan sama je macam bank konvensional, apa beza? Jadi saya pun rasa kecewa. Okay, mungkin itu yang sebab timbullah persepsi negatif, sebab saya mengharapkan yang lebih baik. Itu yang pertama lah. Dan kritikan yang kedua saya rasa mungkin nama macam yang kamu bincangkan tadi, kamu yang sebagai orang bukan Muslim pun kita rasa macam kan, yang saya sendiri Muslim pun rasa macam dia punya nama tu terlalu susah mau faham. So mungkin sebab dorang tidak faham perbezaan yang sebenar, sebab itulah dorang cakap tidak, perbezaan sama je. Itu saya punya kritikan lah. So kalau kamu punya opinion, apa kritikan ini? Kalau bagi saya kritikannya untuk bank Islam, Okay. Kalau bank Islam, dia kurang menggunakan konsep pengambilan risiko. kau macam kritik berkenaan risiko lah. Okay. Bank Islam dia ada menggunakan apa tuh namanya yang konsep murabah dan atau mudarabah. Macam risiko lah. Jadi sebenarnya semua orang tengok macam luaran saja. Sebenarnya ada perbezaan lah sebenarnya kan dua-dua bank tu. Jadi yang saya tengok lah perbezaan ketara adalah dari segi dia punya prinsip. Kalau bank Islam ni dia lebih kepada menggunakan prinsip macam prinsip syariah, iaitu memang dia ikut ajaran Islam lah. Dia memang melarang sama sekali riba ataupun interest. Kalau bank konvensional ni dia menggunakan kaedah faedah ataupun interest lah begitu. Jadi itulah yang macam perbezaan ketara memang dari segi prinsip. Dari segi orang punya matlamat, Ya betul. cara Dia- dorang Ya, cara dorang beroperasi macam begitulah, ya, matlamat kewangan dia. betul. Itu perbezaan dia, betul. Saya pun rasa perbezaan dia lebih kepada orang punya cara urus transaksi Ya. bah. Sebab yang satu tu macam yang kita tahu Islam ni, dia kalau dalam segi perniagaan yang penting ni akad, maksudnya akad tu perlu jelas. Maksudnya saya sebagai yang penjual dan pembeli, kita mesti jelas berkenaan itu kontrak. Tidak boleh yang macam saya penjual saya faham, tapi kamu pembeli iya saja. Jadi kamu macam dah faham, dia punya hitam putih itu tidak berapa jelas itu documentation. Jadi macam ada penipuan lah di sana, tidak telus. Ya, tapi memang saya rasa daripada daripada kontrak yang Bank Islam bawa ni memang lebih mengutamakan kebajikan pelanggan lah. Dia lebih telus berbanding daripada bank konvensional yang kadang-kadang dorang pandai memanipulasi. Dorang pandai memanipulasikan itu dokumentasi
sampailah macam tiba-tiba kau rasa kenapa ini pinjaman tidak habis-habis, oh rupanya macam kau kena scam kah? Tidak lah, macam oh rupanya kau patut bayar ini, macam ada penipuan lah di situ. Kalau kamu rasa apa perbezaan bank Islam dengan bank konvensional? Bagi saya perbezaan bank Islam tuh dia nampak macam banyak kepada Dia mau kepada halal lah begitu ya. Macam perkara-perkara Macam Ya. transaksi yang macam lebih telus, macam lebih more kepada halal gitu. berbandingan bank konvensional, dia melibatkan semua yang iya Transaksi. betul lah. Iya, tapi ini fakta juga yang bank Islam tuh kalau bank Islam dia sangat tidak terlibat dalam aktiviti haram Ya, macam arak dengan perjudian. Lepas tu bagi saya juga perbezaan yang kedua iaitu perkongsian risiko juga. Kalau bank Islam dia macam menggunakan kaedah yang perkongsian, tapi kalau bank konvensional dia punya risiko tu lebih kepada peminjam. Gitu. Dia kepada peminjam dari lebih dia macam dia Jadi biar Apa? rugi Pinjaman. tu pelanggan saja lah. ya betul. So itulah Apa-apa yang berlaku pun dia mesti bayar juga dengan kaedah faedahnya juga kan. betul. Kalau bank konvensional bagi saya lah. Betul. Dari situlah orang dapat untung kan. Ya betul. Macam ya betul, ada juga bezanya kan dari segi itu. Jadi okey lah, kita beralih kepada adakah kenyataan yang kita bahas ni valid atau tidak valid. Bagi kamu Tasha, validkah kita kata yang ada beza antara bank Islam dengan bank konvensional? Kalau bagi saya pernyataan ini tidak beda sebab bank konvensional dan bank Islam sebenarnya ada perbezaan, bukannya tiada perbezaan. Yang dimana perbezaannya itu seperti yang juga kita katakan tadi, yang bank Islam dia mau pada elakkan dari melibatkan diri dalam perjudian macam tu kan. Betul. Kalau bank konvensional ni dia tak kisah begitu. Kalau bagi saya pun pernyataan tu bagi saya tidak valid juga sebab pernyataan tu dia cakap tiada beza, tapi sebenarnya bank Islam dengan bank konvensional ni banyak juga perbezaannya lah. Cuma dia memang tidak ketara sangat sebab orang biasa pun akan tengok macam oh sama saja bank itu sama saja. Itulah, kalau macam mungkin dari sudut pelanggan biasa dia kata oh ya ini statement adalah valid kalau Ya. pelanggan biasa sebab diorang tengok daripada Dia orang tengok begitu je. begitu saja. Tapi kalau mereka lihat mungkin daripada segi asas yang dipegang, mungkin diorang rasa oh ini statement sangat tidak valid sebab berbeza pula. Macam yang kamu sudah cakap tu, kita pergi ke cadangan lah. Jadi daripada kritikan dan statement ni, rasa-rasanya apa cadangan yang bank Islam ni patut buat supaya tidaklah wujud kritikan ini lagi? Kalau cadangan saya rasa maybe bank Islam ni perlu meningkatkan lagi ketulusan Okay. supaya pelanggan tahu di mana macam mana proses perkongsian keuntungan tu dalam bank Islam begitu. Okay, faham. Biar pelanggan tu tahu lah Ya, dia macam transaksinya. betul. Kalau kamu Tasha? Kalau saya bank Islam ni perlu bagi macam pendidikan lah untuk supaya orang tahu Okay. yang bank Islam ni lain daripada bank konvensional, supaya orang dapat belajar dan memahami lebih mendalam lagi pasal bank Islam. Okay. Lagi-lagi orang yang non-Muslim lah kan. Jadi bagi kamu Kalau saya, mungkin bank Islam ni dia patut macam menerangkan dia punya istilah-istilah tu dengan ayat yang mudah difahami Pak. Macam pendidikan lah juga kan. Jadi contohlah kita cuba terangkan dengan ayat yang lebih mudah tentang dua konsep, dua perkhidmatan yang diberikan oleh bank Islam. Yang pertama,
adalah murabahah. Ini perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bank Islam. Jadi murabahah ni merupakan konsep jual beli. Jadi Bank Islam dia akan membeli itu aset, lalu dia akan menjual kepada pelanggan, dan pelanggan akan membayar aset itu dengan harga yang dipersetujui bersama. Sama-sama sudah setuju, saya bank setuju, kamu setuju, okey, kita settle begitu. Jadi nampak akad tu jelas kan dan telus. Dan istilah ijarah juga. Perkhidmatan ijarah ni merupakan konsep sewaan di mana pelanggan menyewa aset yang dimiliki oleh Bank Islam dengan bayaran seperti dalam perjanjian juga. Begitu, tiada penipuan. Jadi kamu as non-Muslim pun faham kan? Jadi Saya pun macam ketara lah, macam perbezaan tu. Sebab kan? kalau bank konvensional kan dia memang akan kenakan faedah. Kalau bank Islam ni memang tiada. Memang dia, apa yang kamu cakap tadi, yang Dia macam perkongsian. perkongsian Ya lah. kan, dia lebih kepada perkongsian begitu. Dia macam jaga kebajikan Ya, juga. betul. Kebajikan pelanggan lah. Dia tidak mengejar keuntungan semata-mata. Jadi kamu pun bila faham, bila nampak, nampakkan perbezaannya sebenarnya. Okey, itu cadangan dia lah. Okey, setelah kita bincang pasal pernyataan yang tadi tu, di mana terdapat tiada perbezaan di antara bank Islam dan bank konvensional, kita dalam masing-masing kita cakap kita tidak setuju dengan pernyataan tu, sebab untuk bank Islam dan bank konvensional sebenarnya ada perbezaan, di mana kalau saya bukan pelanggan bank Islam. Dari luaran memang saya nampak dua-dua bank tu macam sama, tapi kalau pelanggan yang sudah jadi pelanggan tetap, sebenarnya ada perbezaan di antara dua bank tu. Jadi untuk kesimpulannya, bank Islam ni dia mengelakkan daripada terlibat dalam perjudian apa tu semua, dan bank konvensional ni dia tak kira waktu. Setelah perbincangan ni saya faham sudah yang bank Islam dan bank konvensional tu tiada perbezaan. Ada perbezaan. Ada bezanya. Sorry, member gugup. Okey, kalau kamu Jadi kalau saya untuk simpulkan semua yang kita bincang tadi tu, saya rasa pernyataan tu memang tidak benar lah bagi saya, sebab yang kita telah bincang tadi tu kita dapat tengok memang berbeza lah begitu. Dia memang dari kita tengok first day kita tengok tu memang sama, tapi kalau dari sudut dalam lagi memang berbeza. Jadi bila kita sudah bincang ni dalaman dan sudah kamu nampak banyaknya kelebihan bank Islam, jadi rasanya mau try. Boleh lah. Mau try perkhidmatan bank Islam. Sebab bank Islam boleh juga kamu yang non-Muslim untuk menggunakan perkhidmatan dia. Bukannya orang Islam saja. Dan tapi walaupun kita sudah katakan yang ini kenyataan adalah tidak benar, kita tidak terima lah. Saya pun tidak terima. Bank Islam tetap juga macam perlu mengambil berat lah tentang kritikan yang timbul ni, sebab diorang lepas ni boleh buat penambahbaikan, improvement dari segi diorang punya penerangan, diorang punya pelaksanaan, supaya yang tiadalah timbul persepsi ataupun kesalahfahaman masyarakat, terutamanya orang yang non-Muslim, dengan perkhidmatan yang cuba mereka tawarkan. Itu daripada saya. So, untuk perbincangan kami kali ini, kami akan tutup. Sudah. kami tutup. So, bye.